kau ni gampang lah. Malaysia di bahasa Indonesia kan tak boleh ada kata Melayu sebab dia ada di undang-undang. Untuk perkataan daripada Indonesia juga ambil sedikit perkataan daripada Belanda. Lepas tu daripada negara-negara lain yang terdekat lah. Kalau bagi orang Malaysia, kita panggil itu bahasa rojak. Dengan pemuda-pemudi dari Malaysia. Saya hello untuk orang Indonesia terlebih dahulu. Mereka selama 4 hari ini menemani kami di Malaysia, menjamu dengan sangat baik. Oke, kita mau bicara soal bahasa Melayu. Bagaimana perkembangan bahasa Melayu di Malaysia? Baiklah, bahasa Melayu mengalami perubahan moden. Kami menggunakan perkataan daripada Indonesia, bahasa Melayu, Inggeris, Arab. Kami bercampur untuk perbaharui kata-kata kami. Berarti ada penambahan kosakata ya? Ya, penambahan kosakata Melayu. Daripada gabungan-gabungan daripada bahasa-bahasa lain. Bagi saya, macam contoh orang, bukan orang Malaysia sajalah. Untuk perkataan-perkataan daripada Indonesia juga ambil sedikit perkataan daripada Belanda. Lepas tu daripada negara-negara lain yang terdekat lah. Ini bermula daripada zaman-zaman negara mula nak berkembang. Keadaan semasa tu, contoh revolusi kan kita tak tahu daripada mana perkataannya. Kita ambil daripada perkataan bahasa Inggeris, revolution. So kita akan pindahkan kepada bahasa Melayu untuk jadikan revolusi. Menurut kalian perlu tidak sih suatu negara itu menjaga bahasanya tak boleh campur-campur? Kalau bagi orang Malaysia, kita panggil itu bahasa rojak. Bahasa rojak? Bahasa rojak. Jadinya untuk kita memartabatkan bahasa daripada negara kita, kita biasakan menggunakan bahasa sendirilah. Macam orang Malaysia guna bahasa Melayu, orang Indonesia guna bahasa Indo. Kalau yang hati-hati di Indonesia tu, dia tak nak dipanggil Indon. Oh, okey, maaf. Macam orang Turki guna bahasa dia. Jadi tapi ikut keadaan lah. Kalau kita di negara orang, takkan kita kata bahasa kita orang Melayu, kita cakap bahasa Melayu dengan orang luar, dia mungkin tak faham. Macam itik dengan apa? Itik dengan ayam mengetik. Di sini itik macam apa? Itik anak ayam kan? Bebek apa? Bebek. Ya. Yang kuek-kuek tu. Anak ayam apa panggil? Anak ayam. Oh, kami kalau itik tu anak ayam. Oh. Kalau di sini bebek. Kalau itik di sini berarti sana bebek. Tu daripada perkataan-perkataan yang ambil tu, ada perkataan yang sama tapi membawa maksud yang berbeza. Berpusing sebetulnya dalam kamus bahasa Indonesia, berpusing ada betul berputar. Ya, tapi lazim digunakan pusing tu hanya pening. Tapi ya, sebetulnya di kamus besar bahasa Indonesia ada berpusing tu artinya berputar. Tapi di sana tak lazim dipakai. Dia ikut kamus dewan pada negara tersebutlah. Macam apa ni? Macam tadi perumpamaan yang saya gunakan, okey, kalau macam itik tu, dia menguatkan, dia macam gunalah dia punya kan. Lepas tu kalau macam ayam lain. Jadi perbualan tak dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa yang itulah. Jadi apa yang kita buat, kita gunakan inisiatif dengan gunakan bahasa yang orang belajar. Macam semua orang belajar bahasa Inggeris. Jadinya kita gunakan bahasa itulah untuk dalam komunikasi. Lagu-lagu pun kan semacam Jen ya, kayak macam Mada Berhela. Ada lagu yang Mada Berhela tuh kata itu dikenal dalam bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia kalau artinya berbeda. Ada juga yang lagu slam, senang benar, senang betulkah? Apa dia nadanya tuh? Senang benar kau senang benar kau ucapkan. Di sini tuh maksudnya kan mudah sekali mengatakan itu. Tapi di Indonesia senang tuh gembira sekali. Paham. Jadi orang di kepala orang Indonesia ketika dengar lirik lagu itu tuh macam gembira sekali kau ucapkan
Sementara di sini maksudnya mudah sekali kalau di Indonesia. Tapi di Brunei itu tak boleh ucapkan kata butuh. Butuh. Macam butuh. Sudah macam perkataan yang tidak baik. Tapi kalau di Indonesia Perlu. Butuh tu perlu. Perlu. Misal orang Malaysia dengar orang Indonesia bicara butuh, bagaimana? kita tengok nada lah. Reaksi ya. Oke. Tapi kalau orang tu terkejut, kita terangkan saja maksud apa daripada perucapan kita. Gampang. Gampang. Gampang tu apa maksud dia? Gampang tu macam perkataan rude lah, yang macam kita marahkan orang. Tapi dekat Indonesia gampang tu mudah, Mudah. kan. Kau ni gampang lah. Bahasa dia macam kasar, macam kau ni bodoh lah. Kau ni teruk Kau ni macam tu. Oh, okey. Dia dengan intonasi yang macam tengah marah ataupun lah. Seorang selalu sebut macam gampang. Tapi macam gampang tu bagi kita orang macam bodoh. Oh. Soal bahasa Indonesia, bahasa Melayu Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia. Di bahasa Indonesia kan tak boleh ada kata Melayu sebab dia ada di undang-undang. Tak boleh ada tambahan nama. Bagi saya, Indonesia dengan Malaysia, dia berkongsi semua benda. Sebab daripada dulu lagi, Presiden Soekarno dan sebagainya, dia memang nak gabungkan antara Brunei, Indonesia dengan Indonesia. Tapi itu kan kisah lampau. Orang tak boleh terlalu membawa histori sebagai luka. Di masa lalu semua sudah ambil keputusan. Setiap negara ada identiti sendiri. Apa yang ingin dikatakan? Apa yang ingin dikatakan ke pemuda-pemuda Indonesia tentang bahasa Malaysia, bahasa Indonesia, persatuan, perdamaian? Kalau antara Indonesia dan Malaysia ni kan adalah orang kata jiran sebelah. Jiran je, kita jiran. Negara jiran. Jadi ini betul. Jadi ini bila kita dah ada berlakunya macam tu lah, kita biasa kan kalau kita dengan jiran kita mesti ada hubungan yang baik. Kita kena elakkan pergaduhan. Jadi untuk populasi yang besar antara dua negara mestilah ada hubungan yang baik. Jadi dia macam ini saya tengok macam dekat dalam TikTok ke apa, orang-orang Indo dan Malaysia selalu gaduh daripada bahasa. Tapi macam diorang boleh tekankan dalam fikiran diorang yang sebenarnya bahasa ni semua sama. Cuma ada sedikit perbezaan sebab macam yang Akak cakap tadi, berlakunya revolusi. Jadi ini kita menerima dan kita menerima. Jadi kita meneruskan dengan baik, bukan kita meneruskan dengan teruskan dengan perselisihan faham. Bila ada berlaku perselisihan faham tu antara Indonesia dan Malaysia, sebab itulah berlakunya pergaduhan. Sebab mereka tak nak cuba faham kenapa dan mengapa benda tu berlaku. Okey, begitu pertemuan dengan muda-mudi Malaysia. Saya betul-betul dijamu dengan baik. Luar biasa. Pokoknya bahagia banget bisa bertemu teman-teman. Okey, perkenalan. Nama saya Dia Nurdia Maisara, dan saya pelajar daripada IPG Kampus Raja Melewa di Malaysia. Saya ambil jurusan Bahasa Melayu. Oh, Bahasa Melayu. Saya Farisha. Saya juga sama belajar di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewa dan saya jurusan Sejarah. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tahu kau sedang menggamit-gamit damar dan doa. Aku tahu kau menantiku pada sebuah pintu. Tetapi kita terlalu lama kehilangan kata-kata. Jarak yang durjana membuatku terlontar sebegini jauh. Keakuanku ini kuku iblis merobek-robek kulit ari, daging dan merangsak ke belulangku. Tapi katamu, lelaki yang lahir di tanah Banten dilarang menangis. Maka dalam sendiri dan kepung gigil aku menyenandungkan sholawat yang tak hatam kau bacakan di dekat telingaku. Sholawat yang menikam tikam jantungku bila malam saru dan dunia hilang deru.